Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Anda sedang menyaksikan Wanita Hari Ini sekali lagi pada hari ini, hari Khamis 29 Ramadan, bersama saya Fadil Ahmad dan juga rakan F saya Fiza Sabjahan. Ini Balong ni Kak Ngah, nampaknya adik-adik kita dah mula bercuti, dan pasti juga ramai dalam kalangan anda penonton-penonton yang daripada kemarin dah pun memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung. Maklumlah cuti sekolah awal. Betul. Dapat pula cuti tambahan pada esok hari. Mungkin ramai dah pun merubah ataupun mengubah jadual perjalanan. Ada yang mula pulang berdikit-dikit, maksudnya daripada hari Selasa malam, Rabu. Awak balik kampung ke tidak? Saya masih lagi di sini. Kalau katalah kena bertugas sebagai hari pertama, saya sanggup lah. Ya, betul je ni. Bos take note. Bos take note. Okey. Dan kalau kita cakap tentang persediaan pulang berhari raya ni, ada yang bertuah mungkin dapat pulang ke kampung halaman. Tapi mungkin juga ada ramai dalam kalangan kita ni yang memang berhari raya di Kuala Lumpur ataupun di Selangor. Dan kalau tahun lepas, mungkin ramai juga yang macam tanjat gegel kan? Raya terperanjat dan sebagainya. Tapi sebenarnya jangan risau. Kalau mungkin anda dalam keadaan ataupun situasi begitu sebenarnya, sebab kat rumah sekarang ni, mungkin ramai lagi yang tertanya-tanya sama ada Aidilfitri ini akan jatuh pada hari esok Jumaat ataupun Sabtu. Terutama sekali kepada mak-mak yang nak masak juadah hari raya dan sebagainya. Jadi akak dan abang jangan risau. Raya Jumaat atau Sabtu, KFC ada untuk dikongsi selalu. Jadi boleh beli bucket kongsi KFC pada hari raya ini untuk dikongsikan bersama keluarga dan sahabat anda. Sebut pasal KFC ni rasa tengah hari ni. Tengah hari pula. Puasa Betul. Petang nanti. Nak beli KFC pun sedap juga. Okey, tapi sambil-sambil kita berkongsi ni, mungkin ramai juga dalam kalangan kita yang sedang memulakan perjalanan ataupun dah kumpul, ada kemas-kemas beg nak keluar perjalanan. Ada yang pulang ke utara, ada yang pulang ke selatan, dan ada juga yang pulang ke pantai timur. Jadi bagi anda yang nak meneruskan perjalanan ke pantai timur, rakan kami, adik bongsu kami sedang berada di Plaza Tol Gombak untuk kita ketahui keadaan lalu lintas di sana. Silakan Syira. Baik, Assalamualaikum Fiza dan juga Fahrin di studio. Saya kini berada di Plaza Tol Gombak untuk menyaksikan sendiri aliran trafik menuju ke pantai timur negara, iaitu ke Pahang, Terengganu dan juga ke Kelantan. Baiklah, untuk pengetahuan, 3 juta kenderaan dijangka menghala ke pantai timur negara dan juga menggunakan lebuh raya KLK dan juga ke LPT1 serta LPT2, dan dijangka jumlah kenderaan akan terus meningkat bermula semalam hari ini dan juga esok. Baiklah, jika anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, aliran trafik lancar, dan juga sebentar tadi, kira-kira 15 minit yang lalu, kenderaan trafik agak bertali arus. Akan tetapi keadaan trafik ketika ini lancar. Jadi sekiranya anda ingin memulakan perjalanan, anda boleh untuk memulakan perjalanan sekarang, ataupun anda boleh juga untuk melihat sendiri kata orang jadual perjalanan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak lebuhraya. Baiklah, untuk pengetahuan anda juga, terdapat juga anggota rela ditempatkan di sekitar kawasan ini untuk terus menjaga dan juga membantu kelancaran trafik. Okey. Jika dapat saya kongsikan juga sedikit mengenai keadaan cuaca ketika ini, keadaan cuaca mendung, dan sekitar pagi tadi juga keadaan cuaca kata orang berlaku hujan di 1-2 tempat di sekitar lebuh raya dan juga di sekitar Plaza Tol Gombak ini. Jadi anda diingatkan untuk terus mematuhi peraturan-peraturan jalan raya, dan juga pastikan kenderaan anda telah pun diselenggara dengan baik sebelum anda memulakan perjalanan, dan juga sebelum anda memulakan perjalanan balik ke kampung, dan pastikan juga anak-anak kecil anda diletakkan di tempat yang sepatutnya, kenderaan anda telah pun diselenggara dengan baik, dan pastikan juga kereta anda telah pun dikunci dengan baik. Baiklah, saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Dan kita nak tengok juga apa agaknya kompilasi TikTok yang telah pun disediakan oleh rakan wartawan kita sekiranya tiba-tiba raya. Jom kita tengok.
c'è la luna, mezzo mare, mamma mia, mi maradare. Figli mia, cutterare, mamma mia, pensaccia tu. Sitte ogni pisciaolo, ide va, ide viene sempre baccalare del mane bene. Soraya goreng codok. Tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Isnin 2 hari bulan Mei tahun 2022. Abang ikut nak sambut raya. Abang ingin pulang bertemu ayah dan bonda. Tahun ini balik kampung abang. Tahun depan balik kampung saya. Sayang jangan marah-marah-marah. Abang kena dengar cakap abang. Wahai abangku sayang, ini tinta adil. Apa yang tak adilnya? Yang rindukan kampung halaman tercinta. Alah-alah Rindu kawan, rindu rakan makan, rindu adik-anak, rindu sawah. Oh, itu dia antara situasi ataupun pengalaman yang mungkin dirasai pada tahun lalu. Tapi rasanya tahun ini mungkin ramai yang dah pun buat 80% persediaan. Tapi sambil anda buat persediaan tu, jangan lupa untuk terus tonton rancangan-rancangan menarik yang disediakan di TV3. Antaranya Wanita Hari Ini pada hari ini, dan sebenarnya ketika ini saya bersama dengan dua orang tetamu ni memang cukup hot. Memang bukan saja hot di kaca TV tetapi juga di media sosial. Saya bertuah bersama dengan mereka hari ini. Kita bersama dengan Datuk Chef Ismail. Apa khabar Datuk Chef? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni kegembiraan kepanasan raya ni menunggu tu, bab kata tadi kita cakap terasa masa kita kanak-kanak dulu kan. Betul. Tak ada kepastian, no confirmation raya. Debaran tu kan. Betul. Best lah kan. Best. Kita bersama dengan Datuk Chef dan juga kita juga bersama dengan Michael Ang. Apa khabar Mike? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sekejap lagi kita nak kongsikan tentang topik kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, saya nak tanyakan kepada Datuk Chef dan juga Mike sendiri tentang apa agaknya yang best tentang episod akhir Dapur Rara Ahad ni. Okey Mike, cakap Mike. Okey, Dapur Tempur Rara Ahad ni adalah yang paling kecoh lah. Sebab yang kita ada ialah Nabila Huda. Tahulah belum Nabila Huda macam mana. Dan paling best kita ada anak dia. Because kan jarang tengok Kisha. Jarang tengok Kisha. Cuma tengok dekat media sosial je kan. Dan kita ada juara daripada Dapur Tempur musim pertama iaitu Seketul Rasa. Mereka akan bertempur antara berdua dengan kita punya tema Ahad ni ialah beras. Okey. Tema dia beras. Masak beras je. Kena masak pakai beras. Ui, mencabar kalau saya dah pening dah tu. I pun pening kalau I sendiri yang kena buat. Tapi it's one of the best episode lah yang kita buat kan. Ialah I like this Nabila lah. Dia memang dia cantik, berbaju kebaya tradisional kan. Kenalah juga, dan dia punya karakter dalam tu dia pandai masak. Budak tu pandai masak. Memang selalu kalau tengok kat media sosial dia ada air tangan. Air tangan kan. Jadi kecoh jugalah yang si Seketul Rasa tu yang kena lawan dengan Nabila. Macam chef, Datuk Chef memang dah biasa jadi juri kan. Jadi macam tadi bagi macam cakap pun boleh bagi komen tahu air tangan dan sebagainya. Tapi macam Mike sendiri kan, selalu kita tengok Mike memasak dekat media sosial. Tapi kali ni Mike jadi juri. I komen senang lah. Jujur macam I buat dekat IG lah. Kalau I komen, tak sedap. Sedap. Kan sedap. Because kita yang rasa kan. Tapi kadang-kadang I rasa dengan chef. Chef kata sedap, aku kata tak sedap. Tengok tu. Inilah. Nampak tu. Dia menomeh. Okey chef, tapi kan beberapa hari pula kita kan debaran menanti Aidilfitri ni. Betul. Mungkin Datuk Chef sendiri boleh kongsikanlah apa agaknya tips memasak untuk memudahkan juadah hari raya ni. Dia sebenarnya macam ni kan. Kita ni okeylah. Siapa tak nak membuat masakan melalui traditional method of cooking kan? Betul Mike? Betul. Tapi I dah cakap dengan Mike lagi ni tadi sebelum masuk ni, kita kata Mike nak tanya Chef macam mana nak buat kuah kacang.
Wah, Mat kata, it's that simple. Kita kena, pasal masa dah tak mengizinkan kita dah. Kan? Ni, kita kena pendekkan teknik dan proses memasak. Oh, itu penting. Penting. Dan kalau kita nak banyakkan makanan, you have to work 1 week before raya. Lamanya 1 week before raya. Freeze kan. Tapi saya rasa inilah konsep orang putih kata work smart. Yes. Kan? Tak larat dah. Tak larat dah. Tapi one of the benda yang best masa raya tu ialah masak malam tu. Okey, Mat. Bukan itu yang paling best. I agree with you, Mat. Kalau dah anak-anak kita, menantu semua main telefon, itu pun betul juga. Matilah. Macam saya ni lah, mak ayah dah tak ada. Saya dah dengan kakak saya jadi orang tua. Balik kampung. Hati tu besar nak hidang semua kan. Aduh, hai. Habis kalau kita tenaga kerja tak ada. 2 orang yang 60 lebih ni nak kecoh sampai 3 pagi, Mat. Oh, tak nampaklah 60 lebih. Okey. Saya bagi advice. Tahun ni, bila diorang semua balik, diorang kan dah duduk free rumah you. Kan? Rumah kita lah tu. Rumah family you lah. Dah duduk free. Makan akan free. You sediakan satu bakul, diorang naik atas rumah tu, letak handphone, tablet semua kat dalam tu. Dan you kunci kan. Okey, yang ini kita sambung kejap lagi. Topik kita. Okey, tapi untuk penonton-penonton yang nak menonton episod terakhir Dapur Tempurara pada hari Ahad ni. Okey, apa pesanan kepada mereka ni? You all kena tuntun sangat bagaimana Nabilah memasak. Arti masakan mak mentua dia punya sambal goreng ke sambal daging? Oh, sambal goreng Jawa tu Dekat orang Singapura. Dia kahwin orang Singapura kan. Sedap. And then you tengok dengan dia selamba je kan, Mat. Lepas tu you tengok seketul tu buat pula. Okey. You have to see this program, very interesting. Mike. Ya, seperti apa Datuk cakap, program ni lain daripada lain sebab selalu kalau you tengok program Ramadan memasak kan, masak benda yang sama je kan, rendang lah, sos kacang lah tu. Tapi kali ni lain sebab dia orang kena kreatif. Kita bagi satu tema, pandai-pandailah dia orang buat. So banyaklah kalau you tengok daripada episod 1 sampai yang terakhir ni, banyak hidangan yang kreatif yang lain daripada lain. Lain pada yang lain. Ini mana tahu you boleh hidangkan di raya ni. Betul. Okay. Sempat lagi. Okey. Tapi sebenarnya tak puas, saya tahu ramai yang tak puas nak dengarkan Datuk Chef dan juga Michael untuk berkongsi pengalaman mereka dan sebagainya. Anda jangan tukar siaran televisyen anda bagi anda dalam perjalanan, terus tonton kami di Facebook WHI TV3 atau anda boleh tonton kami di Tonton HD. Selepas ni, kami nak kongsikan tentang topik yang mungkin ramai dalam kalangan anda ada pengalaman tersendiri tentang raya terkejut. Jadi terus bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Sebentar lagi kita akan bersama dengan sekali lagi Datuk Chef Maka Ang dan juga Encik Zaid Muhammad. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum, saya Isai. Saya Azim Yusof. Saya Adira Suhaimi. Dan saya Sharifah. Saya Nim Daniel. Dan saya Sisi Iman. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Yang mana yang nak balik kampung raya tahun ni, hati-hati. Cek kereta dulu, rumah sebelum kita tinggal, tengok dulu keadaan macam mana semua, barulah kita pulang kampung dengan selamat. Driving, jangan laju-laju. Plan dulu, siap-siap. Awal-awal kena plan untuk perjalanan supaya mudah dan selamat insya-Allah. Berlalu dah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan pasti ramai juga dalam kalangan anda sekarang ni sedang berteka-teki. Ada yang cakap raya esok lah, ada yang cakap raya lusa dan apa-apa pun kita akan tunggu pengumumannya pada malam nanti. Tapi kan Fahrin, kalau kita bercakap tentang tiba-tiba raya ni, kalau kita imbas kembali pada tahun 70-an, 80-an dan 90-an, ini perkara biasa. Betul. Saya nak kongsikan kenangan saya lah. Dulu-dulu bila lepas je ada pengumuman daripada penyimpan mohon-mohon besar ni, nanti mak saya bawa kita orang adik-beradik kan, naik bebek sapu pergi ke Pekan Kelang tu, nama dia Jalan Taiping. Barulah nak beli baju raya, seorang sepasang, kasut dan sebagainya. Itu kenangan yang sampai hari ini tak dapat saya lupakan. Keseronokan, kesusahan ibu kita tu, kita rasa macam, ini yang kita kenang sampai hari ini. Nak meraihkan. Kalau saya, antara kenangan saya ialah memang masa nak buat pengumuman tu, ramai-ramai duduk depan TV tu memang betul-betul tunggu
Lepas tu, alamak, esok kena sambung puasa. Tambah satu hari lagi. Okey. Kita nak terus kongsikan pengalaman kita ini bersama dengan anda penonton untuk terus kongsikan bersama dengan kami. Dan kita sekali lagi bersama dengan kedua-dua tetamu kita. Dan kita ada juga bersama dengan Encik Zaid Muhammad. Okey, baik. Terima kasih semua tamu yang bersama kita pada hari ini. Okey, satu yang cukup menarik. Kita nak mengajak para penonton bersama mengimbau kenangan mereka. Mungkin raya terkejut ke, satu masa dahulu bagaimana mereka menunggu nak menyambut tengok anak bulan, menyambut bulan Syawal dan sebagainya. Baik, mungkin kita nak mulakan pada Cik Zaid lah. Dulu, kalau Cik Zaid mengingat kenangan Cik Zaid sendiri tentang keadaan tekanan sebegini. Kalau dulu memang kita bergantung pada kita tunggu pengumuman. Tapi sekarang dah berbagai kabar angin dan berbagai kaedah lain. Jadi mungkin berbeza. Betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, topik kontroversi ni. Tiba-tiba raya kan. Betul lah, sebab sebenarnya itulah bagi saya lah, itulah keindahan agama kita kan. Kita ikut syariat, Tuhan suruh tengok anak bulan, tengok. Maknanya whatever happen tu adalah hikmah dia. Besok raya ke, lusa raya ke, pasti ada hikmah dia. Jadi betul yang Fahrin sebut tu, zaman kecil-kecil dulu kita tertunggu-tunggu, itu antara highlight hidup kita kan. Oh, puasa je, dengar tengok muka penyimpan moh besar raja-raja tu, timbul satu perasaan, tak tahulah macam mana Datuk dengan Michael semua rasa. Kita rasa macam seronok, tapi lagi seronok bila hari raya jatuh pada hari esok. Satu kampung keluar, bising kan. Tapi kalau hari raya jatuh lusa, sedihlah sekejap kan. Tambah satu hari, tambah tarawih lagi kan. Tapi itulah, bagi saya itulah misteri. Misteri hari raya. Excitement tu. Jadi, dalam tu. Bila apa yang Cik Zaid katakan tadi, itu sebenarnya ada kita panggil bersatu padu. Contoh macam Farin katakan tadi, kita adik-beradik tunggu depan TV. Kita akan berkumpul beramai-ramai. Kita akan masak bersama-sama dan sebagainya. Macam Mike sendiri, kalau kita lihat beberapa tahun ni, mungkin kebiasaannya waktu hari raya kita dah tahu. Tapi kalau Mak nak kongsikan kenangan dulu-dulu. Kenangan dulu-dulu, kita pun duduk depan TV tunggu announcement daripada penyimpan momo besar. Sebab every year, Hai Aunty Fatimah. Sebab neighbor I, bila dia announce, kita tahu, malam ni kita ada lemang, kita ada ketupat, kita ada rendang daging dengan tu. Because Aunty Fatimah akan hantar. So kita pun tunggu. Kalau kita semua tunggu, kita tahu, besok raya. Hari ni dapat lemang, dapat tu. Daripada Aunty Fatimah. So, Hai Aunty Fatimah. My neighbor, tiap-tiap tahun dia akan buat benda yang sama. Dia akan bagi ketupat, lemang, rendang, kuah kacang, semua dia akan bagi kita, my neighbor. So, kita pun sebenarnya pun tunggu juga zaman dulu-dulu. Tapi sekarang macam dia punya assignment kurang sikit lah. Kurang sikit sekarang punya assignment. It's like, you dah boleh agak, you kena buat plan. Kalau dulu macam you kata, memang tak ada plan. Betul. Last minute, besok raya, jom pergi pas. Dulu kan dia ada the roadside, dia buka tiba-tiba kalau besok raya hari ni pom benda tu buka. Alam-alam macam pasal karat tu kan. So kat Melaka pun sama macam tu. Tapi memang menarik. Sebab itu dia. Sekarang ni kita selesa untuk kita dah tahu dah siap-siap. Ada plan A, plan B. Sedangkan kalau hakikatnya memang kita kena tunggu juga dan kita dah standby lah sebenarnya. Okey, Chef, paling menarik bila cerita pasal terkejut raya daripada mak-mak ni semua ni, biasa cerita pasal masak lah. Betul. Tapi saya nak cerita juga pasal tunggu announcement tu. Silakan. Tunggu announcement. Yang paling best, saya duduk kampung Cengkau masa tahun 60-an, early 70s, api tu, current tu tak banyak sangat yang. Penduduk ramai. Kadang-kadang api lembab, api, you know what I mean? I don't know what. Genset ke masa tu? No, generator. Dia pakai electricity, dia didn't put paste. Banyak dia punya. Dia macam air lah. Kalau dia duduk kondo lagi tinggi, lagi sikit air. Yang paling the best thing during the waiting of the announcement, tiba-tiba api padam. Rasa jatuh kepada padam. Tutup current, tutup. That was very interesting tau. Sekarang ni saya sebenarnya tak suka benda yang confirm. I don't like you confirm me. You suka surprise. Yes. Don't confirm me. Job pun macam tu Job pun macam tu. Don't confirm me. You think we are the best, you take us. So benda yang tak confirm tu kan interesting. Betul. Kalau dia kata, I'll date you tomorrow night.
Lepas tu kan disappointed. Cancel. Tapi tak boleh juga. Doesn't matter. Datang-datang kasi, I want to date you. I don't want lah. Ada some people like ladies, they like to be the men to confirm them. But we all not all ladies maybe. Not all ladies. Not all ladies kepala keras. Life's about choice. Yeah. You pun suka tak nak confirm. Choice. Wow. Say no So I don't really like confirmation. Okay. So kalau macam dia kan excited kan, nak tunggu bila. Oh besok raya tak kisah. Jadi tu memasak tu sebenarnya Farin, adalah benda-benda yang saya kena masak, tapi dah lama-lama ni macam arwah mak saya buat nasi minyak. It's a must nasi minyak. Lepas tu kurma daging yang pekat likat tu, yang berbalut tu. Lepas tu kena ada paceri senyum, paceri Johor yang cair tu. Lepas tu acar rampai. These three must have. Mesti ada. Mesti ada masa arwah mak ada. Lepas tu saya bila arwah mak dah meninggal, saya cuba, saya break 5 years. Lepas tu saya cuba, lepas tu air tangan saya yang saya boleh dekat sangat dengan ibu saya. Yang lain semua tak boleh dekat. Jadi saya pula penat, dah tua, dah nak masak. Ni sampai 10 kilo, 20 kilo. You know what I mean? Faham. Banyak. Pasal kampung saya tu kalau ramai, memang ramai orang datang. Betul. Kalau Mike masih kecil tu, dia lah yang datang dulu tu. Saya faham. Sebab ibu-ibu memang macam tu. Rumah saya pun, chef, tiap tahun kadang-kadang masak ayam sampai 10-15 ekor. Tak cukup kan? Tak cukup. Dan bila makin ibu kita makin berusia, kita yang kena ganti masak. Kita yang kena lotih. Kita pula tangan aset. Habis bukan Dia sebenarnya senang aja Farid. Nak masak sedap, bahan kena sedap. Jangan kena kot, kena banyak. Bahan tu kena sedap, Mak. Bawang merah memang sedap. Banyak bawang sedap. Kalau cari minyak sapi tu yang pure ghee. You tak boleh substitute. Itu sajalah. Takut terkejut, sediakan awal. Kalau nak anak cantik, cari bini cantik. Macam tu juga. Kalau nak anak cantik, cari kahwin campur. Barulah anak cucu kita. Kita kahwin orang mana? Russia ni, Syria ni, Jawa. Ada sikitlah. Dia tapi ini analogi macam makanan jugalah. Ya, betul. Ada campur-campur. Kan? Ramuan kena betul kan? Betul. Jadi resepi tu kena betul lah. Ni analogi untuk makanan. Resepi, jangan salah faham. Tapi kita nak kongsikan juga pengalaman pada tahun lepas kan. Mungkin sebab kita dah terbiasa dengan raya ni, kadang-kadang tarikhnya dah confirm. Bila tahun lepas ni ramai juga yang tanya. Mak saya pun tak percaya. Petang tu kita bincang, adik rasa esok raya. Lepas tu dia cakap macam ni, tak apa mak dah ada ayam. Kalau kata esok raya, kita masak je lah kari ayam dengan nasi. Esok, lusa kita masak. Dia kata. Dah standby lah. Bila announcement raya, dia tak percaya. Saya cakap, percayalah mak, anak mak kerja TV. Dia tak percaya. Dia kata saya prank dia. Lepas tu dah tengah malam tu, bila dia tahu raya, jom kita pergi kedai. Dia kata, ambil ayam, masak juga rendang berkilo-kilo, rendang campur, macam-macam. Dia berapa jenis tu, dia tetap nak masak. Itu pengalaman kami. Pengalaman anda, bagaimana pula? Kita dengarkan. Jom kita saksikan. Okey, kenangan paling best tahun lepas. Tiba-tiba raya kan, saya terkejut. Masa tu kawasan taman tu tak ada air. Jadi bila tiba-tiba pengumuman raya tu, kita mengumpul sekejap kan. Kita mak mak cakap tak payah mandi, jalan terus balik kampung. So semua persediaan mak dah siapkan dah. Itu kenangan dia memang tak sempat buat apa-apa lah. Sebabkan kita ambil pelajaran atas tragedi tahun lepas, so tahun ni kita buat preparation awal lah. Tahun lepas, raya terkejut. Yang tu kelakar. Sebab dengan tak shopping apa-apa, lepas tu konon malam tu nak pergi shopping. Lepas tu dah malam tu pula air dekat area rumah tu tak ada air tau. Konon-konon nak kita tidur hotel lah kononnya. Sebab esoknya kan ada masa lagi untuk raya tu kan. Kita sampai kat rumah. Kenapa dengar macam bunyi takbir? Siapa pula yang pasang takbir ni kan? Aku cakap dengan suami, itu dah raya ke? Ya ke? Ya Allah, dengan apa benda pun tak ada. Tu memang terkejut gila lah. Memang macam biasa selalunya kita buat persiapan 2 hari sebelum tu kan. Yang last minute, katalah hari sehari. Macam orang Sembilan kata hari mantai. Target hari tu mungkin ada sehari lagi nak raya. Lepas tu rendang semua bahan-bahan semua dah beli. Tapi masih tak buat. Konon-konon nak rendang panas lah pergi raya. Lepas tu bila dengar pengumuman raya dulu, lepas-lepas kemas, tengah kemas, jadi umumkan besok pula raya. Memang menggelabah lah. Seorang buat lansir, seorang sapu rumah, seorang masak rendang.
Jadi memang kecoh sangat. Jadi pengajarannya tahun ni memang walaupun Sabtu dengan diduga Sabtu atau Jumaat, dah prepare cakap dengan anak-anak semua, kita anggap saja hari Jumaat tu raya. Jadi tak jadi jangan kira. Sebab kita takut jadi macam tahun lepas. Raya Jumaat atau Sabtu, tak tahulah, harap-harap Sabtu lah. Kalau Jumaat tu memang melompat lagi lah kat tahun ni. Tu dia. Kata-kata mengimbau kembali pengalaman mereka khususnya yang terbaru tahun lepas tu lah. Insiden terkejut kan. Okey. Jadi rata-rata juga bercakap tentang persiapan sebenarnya. Jadi Cik Syed, kita dah tahu dah perkara ni memang ada kemungkinan terjadi. Termasuk pada tahun ni. Jadi sebenarnya macam mana kita nak pastikan diri kita tu sebenarnya memang dah sedia awal-awal, dah tak berulangnya kembali insiden macam tahun lepas tu. Betul-betul. Saya rasa ini sebenarnya kalau kita tengok dari sudut positif lah, adalah latihan untuk kita merancang sebenarnya kan. Kita dah tahu puasa sama ada 29 atau 30 hari. Maknanya kita kena plan untuk 28 tu, which is 28 hari bulan tu sepatutnya 80 hari ni. 80% dah siap dah. Dan setengah budaya memang macam tu. Negeri Sembilan ada mantai. Betul, mantai. Kat kampung saya, Kelantan, ada hari buat ketupat dipanggil. Hari tengok anak bulan tu hari buat ketupat. Ini salah satu cara orang tua kita prepare. Sebab zaman dulu kita tak tahu, 50-50. Dan pepatah, orang putih kata apa? If you fail to plan, you are planning to fail. Kalau kita gagal merancang, memang confirm kita duk rancang nak gagal lah. Itulah ramai agaknya tahun lepas kan. Malam raya baru 20% persiapan. Mana boleh. Sepatutnya dah hujung-hujung Ramadan tu 80% dah. Sebab apa? Dua sebab. Pertama, raya itself. Nombor dua, kita tak nak disibukkan dengan last minute preparation. Sebab kita ada benda kita nak kejar yang jauh lebih besar. Iaitu malam Lailatul Qadar, hujung-hujung Ramadan, banyak fadilat Tuhan bagi. Takut nanti kita dah leka dekat nak raya sangat, dah kelang kabut, lepas tu kita gagal untuk gunakan masa yang lebih bermanfaat beramal ibadat. Last, orang panggil apa last round, pecutan terakhir. Itu patut kita kena pulun betul-betul. Jadi itulah, ambillah pengajaran lah. Dah kena tahun lepas, tahun ni agak jangan kena lagi lah. Taklah terlalu nak kira kan 29 ke 30, 29 ke 30. Mana awal je kita dah. Saya pun dah bersedia dah. Kalau tahun lepas dia tak percaya, tak percaya dengan saya, tahun ni dia go with the flow. Dia dah beli daging minggu lepas. Dia dah prepare. Kalau macam Mike sendiri lah kan, sebab macam Mike sendiri katakan, kegembiraan, excitement, keterujaan tu bila kita berkumpul ramai-ramai malam raya tu kita nak sibuk-sibuk masak kan. Tapi kalau Mike sendiri, memang Mike pun memang dah bersedia, tak kisahlah raya esok ke lusa ke, kita tunggu pengumuman tu, bila Mike akan mula sibuk-sibuk kat rumah tu? Sebenarnya okey, tengoklah schedule. Macam last year I dah tahu schedule I sampai hari apa I shoot. I order je. Last year I order. Sejujurnya last year I order je sebab I'm shooting till the very last minute. Okey, macam tahun ni dah prepare dah barang macam daging, semua benda-benda mentah tu semua dah beli, dah masuk dalam freezer. Kalau besok raya, malam ni juga I masak. You know, sebab I like the food to be fresh. And then pandai-pandai macam kalau tahun ni I plan nak buat pulut kuning. Okey, pulut kuning I akan buat pagi-pagi raya sebelum pergi masjid. Itu tadi. Alamat rumah. Alamat rumah. Kita minta lah. Ada alamat. Family only. Family only. Okay. So that's what I plan. Tapi barang-barang semua memang ada. So tak kisahlah besok raya ke, lusa raya ke, benda tu dah prepare. But busy is when the minute they announce, dia kata kalau besok raya, malam ni lah busy masak. So I have my son and then my sister-in-law, my brother semua akan datang. Dia orang tolonglah. Dia orang tolong untuk cuci pinggan. Ada komen ke Fiza? Ada macam-macam komennya. Hari tu ada juga guest kita, tetamu kita yang datang. Dia kata masa raya terperanjat tahun lepas, pagi-pagi tu dia makan lauk sardin saja. Sebab tak sempat nak beli ataupun nak prepare dan sebagainya. Takkanlah tak prepare 2-3 hari sebelum announce tu. Ni orang di Sembilan kata tak penureh. Maksudnya apa tu? Tak penureh mean nak useless lah. Okey, ini daripada Mak Eton. Dia kata Assalamualaikum. Dulu tahun 60-an, awal 70-an, kita tunggu sampai malam raya, dengar je raya. Kita adik-beradik berseronok dengan berseruk yang kesian ayah. Ibu kita berseronok, yang kesian ibu ayah kita. Kita time budak main mercun dengan main sorok, tak peduli nak tolong. Tapi dah time kita sekarang ni, dah dengar aja kita masak. Bila-bila raya, kita on. Dia nak standby lah. Ada lagi satu ni, so, kita nak pasal Mazilah. Okey, Mazilah kata setuju dengan Datuk Chef.
buat preparation awal, masing-masing sibuk dengan bermacam-macam perkara, jadinya sediakan awal termasuk bahan-bahan untuk menu masakan taklah kalut sangat kalau raya terkejut. Tapi hari dia chef atau memang kerotan yang paling banyak sekali pengalaman. Pernah tak sepanjang-panjang tu paling huru-hara kerana tak bersedia ataupun tak menyangka daripada kecil sampai besar, dan macam mana keadaan dia? I think kan, ni nasihat saya lah kepada kaum ibu, kaum bapa tak payah dengar pun tak apa. Oh ya? Okey. Kaum ibu ni kenalah kita banyakkan bernafas. Dia orang lupa nak bernafas. When you panic, you kena... Okay. Ya. Astaghfirullahalazim. Cukuplah. Rendang tu akan jadi. Tetapi saya ni tak tahulah ni Fahrin. Mungkin Allah tu dah buat saya daripada perut ibu saya tu, budak ni benda dia macam OCD sikit lah. I always plan. Dulu homework tak nak plan. Homework copy. Okey. Shortcut. Homework tu plan to copy. Ada kawan saya baik, Mariam, dia tengok. Mariam pagi-pagi, Yam bagi buku maths apa? Copy is better than doing it yourself. Kerja saya. It's homework. Kan? Not exam. Ini confession ni. Sekarang ni tak tahu hantar laut takkan Mariam. Mariam tadi bercakap, Yang kau kena tengok TV dan keluar. Oh, tu yang call you tadi. Yang kau tengok. Dia dah tempah saya tempah daging 5 kilo. Tu kerbau. Potong kerbau ni semua jadi tempah kat Yam. Cik Yam tututlah sampai sudah je Yam. Si Yam tu dia malas masak. Pula. Taklah. Dah memang kawan dia pandai masak. Dulu kopi. Bagi ni kan. Kopi homework tu yang paling best tu kena bagi ruler, eraser, pencil. Sebab? Pen. Pasal kita tak ready kan. Yam kau nak bagi aku buku, bagi ruler, pensel. Manja betul. Cantik. Ini planning ahead juga. Okeylah. Kita dah sampai di penghujung perbincangan kita ni. Cik Syed, mungkin ada sesuatu yang kita kongsi. Kita gelak-gelak juga. Apa-apa pun kita kena tunggu bersedia. Dan kita tunggu pengumuman yang bakal dikongsikan pada malam nanti, insya-Allah. Nah, sedikit daripada Cik Syed. Saya rasa kita sebagai orang Islam, kita kena meletakkan hari raya ni sebagai ibadat. Bukan adat atau nak seronok semata-mata. Jadi kita, walaupun ada saya terbaca dalam netizens kan macam kecam lah, kenapa kita tak boleh fix, kenapa negara lain. Betul lah. Dia jadi kadang-kadang komen tu cross the line sehingga macam kita mengecam pihak berkuasa. Kita serahlah ke ahli dia kan. Dan kita kena hargailah orang-orang macam Mariam, macam Fatimah dalam hidup kita. Mariam anti Fatimah. Anti Fatimah, anti Mariam. Orang-orang inilah yang membuatkan hidup kita smooth. Membuat hidup kita gembira. Jadi ambillah peluang hari raya ni, hargai mereka. Terutama mak ayah kita sendirilah. Mana-mana yang belum balik kampung tu sempat lagi kot balik kampung. Ucapan raya. Ucapan raya. Okey, saya mengucapkan selamat hari raya lah kepada semua rakyat Malaysia, terutama kepada keluarga saya sendiri. Kebetulan isteri saya Puan Ros birthday hari ni. Wah, selamat hari jadi. Selamat hari jadi kepada dia. Isteri je birthday. Kita nyanyi sikit, Boleh, jom. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Rose. Happy birthday to you. Thank you very much. Banyak pengorbanan dia kepada saya. Keluarga kat situ. Teman setia saya. Alhamdulillah. Mike. Okey, Mike, ucapan raya. Okey, saya ingin mengucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia selamat raya. Maaf zahir dan batin. Okey, tahun ni saya rasa kita banyak cabaran untuk mengharungi sepanjang bulan berpuasa. Pandemik macam-macam terjadi, macam-macam kita dengar. Kita cubalah perbaiki, belajar daripada apa yang kita tengok yang terjadi ini. Saya rasa kita semua seorang rakyat Malaysia yang baik. Kita cubalah berfikiran positif. No matter how negative life is, be positive and you definitely can make it. Okey, saya ambil jangan lupa minta maaf dengan ramai orang, Mike. Okey. I memang banyak orang yang kena minta maaf sebab mulut I kan macam longkang. Okey, bagi saya kita tukar ayat rumah terbuka tu kepada Aidilfitri Silaturahim. Jadi bila ada silaturahim tu, semua orang kaya jadi miskin, dia tunduk.
Maknanya kalau kata when is your open house? Open house tu kira macam big, you know. Tapi kalau kita gunakan ayat silaturahim tu maknanya kita nak bersilaturahim. Bersilaturahim. Jadi kan orang bagi biskut kering pun syukur. Alhamdulillah. Kalau tak bagi open house bagi. Faham. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Chef, kepada Mak Ana juga Cik Zahid atas perkongsian hari ini. Baik, terima kasih banyak dan kita harap raya meriah untuk anda semua. Baik, sekali lagi kita seperti mana yang dijanjikan, kita akan kembali bersama dengan Syira untuk terus memberikan kita perkembangan terkini di Plaza Tol Gombak. Silakan Syira. Baik, masih lagi bersama kami di Plaza Tol Gombak dan saya masih lagi bersetia berdiri di sini untuk meninjau keadaan trafik. Baiklah, apa yang dapat saya katakan, keadaan trafik di sini tidak banyak bezanya dari pagi tadi. Keadaan trafik masih lagi lancar dan juga namun boleh saya katakan berlaku pertambahan dalam jumlah kenderaan. Dan bagi berbicara dengan lebih lanjut mengenai keadaan trafik terkini di LPT dan juga di KLK, bersama saya ketika ini adalah Puan Ismailiza Ibrahim, iaitu Ketua Operasi Bahagian Tol Anir Berhad. Assalamualaikum Puan. Ke sini sikit Puan. Okey, boleh? Salam. Okey, baik Puan, terima kasih kerana sudi bersama kami di Wanita hari ini. Baik Puan, untuk aliran trafik hari ini dan juga untuk jangkaan aliran trafik untuk hari ini, bagaimana pihak Lebuhraya melihat keadaan ini? Kami menjangkakan untuk hari ini sahaja kita menjangkakan sebanyak 190,000 kenderaan akan melalui Lebuhraya KL Karak, manakala bagi untuk LPT 1 sebanyak 95,000 kenderaan akan melaluinya lah. Dan kita jangkakan dia akan terus meningkat seperti jangkaan kita, dia akan meningkat lebih kurang 70% daripada aliran biasa, hari biasa. Okey, baik Puan. Bercerita mengenai musim perayaan dan juga perjalanan di sekitar jalan raya ini juga pastinya kita mahukan keselamatan kita untuk menjadi keutamaan. Kita nak semua pulang berhari raya dan semua selamat dan sebagainya. Sedikit kata nasihat dan juga nasihat untuk pengguna Lebuhraya yang akan menggunakan Lebuhraya dan pulang ke kampung halaman. Cuma pastikan kereta kita dengan keadaan baik, kenderaan kita dengan keadaan baik dan kita mematuhi undang-undang lah. Contohnya jangan melalui laluan kecemasan dan kalau kita penat kita berhenti di RNR yang telah disediakan lah. Okey, baik Puan, kita sedia maklum bahawa tol semua percuma setakat ini tetapi pengguna masih perlu untuk touch, betul atau tidak? Boleh Puan classify sikit tak perkara ni? Okey, untuk walaupun dia free toll, kita masih memerlukan pengguna untuk sentuh di reader atau di peranti lah, ataupun yang mana-mana melalui lorong RFID dan smart tag, kita masih memerlukan untuk mereka melalui gerak perlahan sikit lah melalui lorong-lorong tersebut untuk kita mendapatkan data-data transaksi lah di hari-hari toll free. Okey, baik Puan Ismailiza, di hujung perbincangan kita pada hari ini, mungkin sedikit ucapan Hari Raya kepada penonton setia Wanita hari ini, silakan. Dengan ini saya ingin mengambil kesempatan bagi pihak Anir Berhad mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua dan dengan ucapan berhati-hati di jalan raya lah. Baik, terima kasih Puan Ismailiza. Selamat Raya Aidilfitri Puan Ismailiza. Maaf Zaindah batin. Baiklah, itu dia tadi pegawai daripada Anir Berhad dan suka sekali lagi untuk saya ingatkan kepada para pengguna Lebuhraya, KLK dan juga di LPT untuk terus pastikan keselamatan anda menjadi keutamaan. Sekali lagi selenggara kenderaan anda dengan baik, pastikan tayar, pastikan signal semua berfungsi dengan baik. Baiklah, saya Syahira Izzati Yaakob dan juga seluruh kru di Plaza Tol Gombak ini mengucapkan terima kasih atas perhatian anda. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin. Hai, Assalamualaikum. Saya Fimidon. Saya Farah Nabila. Saya Hanisha Hani. Hanisha nak ucap selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Raya ya 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 ya. Selamat Hari Raya ya ya. Lagu raya saya nyanyi tak. Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin Kepada semua penonton Wanita hari ini. Semoga raya tahun ini dirahmati dan diberkati. Ingat, berhati-hati di jalan raya dan make sure time beraya ni kita bersilaturahim. Jangan asyik dengan phone je, okey? Wanita hari ini.
Baik, bulan Ramadan bulan penuh barakah dan menjelang bulan Syawal di mana hari kita meraihkan. Jadi hari ini kita cukup bertuah bersama dengan saya di studio Ustaz Dai Aiman Sufian bersama dengan kita. Ustaz, betul, apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Terima kasih hari ini. Di penghujung Ramadan ni masih ramai lagi nak berkejar-kejar membuat pahala dan mula dah berfikir macam mana kita nak terus meraihkan dan mengimarahkan. Jadi sebagai contohlah, kalau kita kata mungkin di hari raya ni ada sesuatu yang kita nak berikan kepada insan yang tersayang, mungkin yang masih ada maupun yang tak ada, khususnya mak ayah lah. Bagaimana mungkin kita boleh terus melakukannya? Ada seorang sahabat ni, terima kasih kepada Farin dan juga penonton-penonton wanita hari ini pada hari ini kan. Ni ada yang tengah siap-siap nak balik raya tetapi relax dulu. Kita nak cerita apakah hadiah terbaik kita nak hadiahkan kepada ibu dan ayah kita ni. Sebagai contohnya kita menggembirakan mereka di hari raya. Balik bawa buah tangan, bawa buah ke, bawa baju raya ke, kuih semprit ke apa ke, bawa bagi mak ayah kita bahagia. Tapi ada orang kata, saya mak ayah saya dah tak ada. Setiap kali raya sedih tak terkira kan. Jadi jangan risau. Nabi SAW ada menyebutkan bila mana ada seorang sahabat ni datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ada tak lagi peluang-peluang untuk aku buat baik kepada mak ayah ni? Jadi Nabi sebut ada peluang. Salah satunya adalah kita berdoa kepada ibu ayah kita. Ya? Yang kedua, kita minta ampun kepada Allah untuk ayah kita. Dan yang ketiga, kita menyambung silaturahim kepada kawan-kawan mak ayah kita. Ya? Dan seorang sahabat ni datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, mak aku dah tak ada dah ni. Jadi boleh tak aku bersedekah untuk mak aku ini? Nabi kata, boleh, tak ada masalah. Dan dia bertanya, apa sedekah yang afdal aku nak bagi untuk mak ayah aku ni? Lalu Nabi SAW menjawabkan, berikan air kepada mereka. Sebab tu kalau kita tengok postman datang, peluh-peluh datang tu, kita berilah air kotak sejuk, lega, tekak kan. Jadi kepada anda semua, bayangkan itu baru bagi air. Bayangkan hari ini kita dapat wakafkan duit kita untuk membina sebuah masjid. Hadiah khas hari raya untuk mak dan ayah kita. Bayangkan Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk membina masjid, Allah akan bina mahliganya di syurga walaupun sebesar sarang burung. Ustaz, saya ni derma RM10 je, RM5 je. Dapat ke saya mahligai di syurga nanti? Makcik dengar sini elok-elok. Ya, bukan kata RM5, bukan kata RM10. Sarang burung besar mana makcik? Kecil je. Itu pun Allah akan bina mahligai di syurga. Paling-paling komat lah kalau kata RM5, RM10 pun tak ada. Kurang-kurang kita dapat sharekan maklumat ini kepada kawan-kawan kita, group WhatsApp. Esok masak tak jadi apa, ni nak balik kampung dan sebagainya. Kita kongsikan maklumat ini, dapat kita berkongsi untuk kita melakukan kebaikan last day ni. Orang kata di bulan Ramadan ni. Cukup indah. Okey, bercerita tentang masjid tu juga, ada Ustaz Dai Aiman juga selaku ikon Masjid Al-Mutakin Antaragapi. Jadi apakah sumbangan Ustaz terhadap pembangunan ini dan juga boleh kongsikanlah tentang kemudahan-kemudahan, fasiliti yang mungkin diperlukan dan akan dibina di masjid ni. Bila sebut Antaragapi ni Marin, saya duduk di Taman Antaragapi ni sejak daripada darjah 6 lagi. Umur 12 tahun. Lama lah. 2002. Dan surau Antaragapi ni, kalau kita tengok dekat gambar ni, surau Antaragapi terbina pada tahun 2003. Dan sekarang ni 2023, dah 20 tahun dah kami semayang macam ni lah. Tengok penuh sampai Jumaat keluar. juga, Jumaat macam ni. Jadi kalau tambah ni esok lusa nak raya ni, semayang sampai atas jalan tar, tepi toilet sampai luar-luar, kita solat punyalah penuh. Sebab surau ni dapat menampung hanya 500 orang jemaah saja dalam satu masa. Dan sebab itulah kita bercita-cita, kita nak ajak anda semua, jomlah sama-sama kita berganding bahu, kita nak bina sebuah masjid yang mana masjid ini dilengkapi dengan tempat makan, dewan dan juga rumah inap. Jadi memberikan satu peluang kepada tuan-tuan untuk membantu masjid ini, yang mana tuan-tuan bayangkan penduduk di Antaragapi ini akan menjangkau sehingga 10,000 orang. Bayangkan 10,000 orang ni dapat solat di masjid yang kita tengok di kaca TV kita ni. Ini perancangannya. Ini perancangannya. Bayangkan 10,000 orang dapat solat di situ, dapat baca Quran di situ. Bayangkan setiap amal soleh yang dilakukan oleh jemaah-jemaah di masjid ini, tuan-tuan yang menginfak walaupun RM10 akan dapat pahala mithlu ajri fa'ili. Sama seperti mana orang yang berinfak ini. Jadi kalau kita tengok ni gambaran kita ni dengan dewannya, dengan fasiliti macam-macam ni, tuan-tuan, kita nak dapatkan untuk permulaan ni RM16 juta sahaja untuk kita nak start buat masjid dulu. Kalau ikut keseluruhan 24 juta, tapi kita nak dapat 16 juta tu kita lepaskan nak buat masjid tu dulu. Lepaskan masjid dulu.
Jadi tuan-tuan kalau kurang-kurang kalau RM10 pun tak dapat, sharekan maklumat ini kepada orang-orang lain kan. Baik, bercakap pasal hujung Ramadan ni juga Ustaz. Ini waktu kita tak terus kata pecut lah. Lalas ni kan peluang-peluang terakhir. Katalah esok dah puasa, dah raya kan. Ini masih kita berpeluang lagi ke depan ni. Jadi macam mana untuk terus menyumbang dan orang kata merebut pahala akhir Ramadan ni? Malam ni kita akan dengar pengumuman kan. Sama ada esok raya ataupun lusa raya. Tuan-tuan, kita masih lagi berada di akhir Ramadan ni. Boleh jadi kita dapat gandaan 1000 bulan itu, Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di kaca TV anda ni, ambil gambar, snap, kongsikan kepada rakan-rakan anda. Tuan-tuan, kita tak tahu. Boleh jadi inilah Ramadan terakhir untuk kita. Untuk kita berpeluang dapatkan gandaan pahala. Dan tuan-tuan bayangkan, kalaulah wakaf yang tuan-tuan berikan, misal kata RM10 ke RM100 ni, masuk dalam sampul duit raya, kita berikan kepada mak kita. Mak, ini wakaf RM100 yang kita wakafkan ke masjid ni, hadiah daripada Abang Long kepada mak ni. Abang Long tak dapat nak bina rumah mak kat dunia ni, tapi Abang Long nak bina mahligai mak dan ayah di syurga nanti. Jadi mudah-mudahan inilah peluang kita untuk memberikan satu hadiah yang cukup istimewa bila kita balik ke kampung beraya nanti dengan ibu dan ayah kita. Betul Ustaz. Saya kira tak perlu tunggu lama. Sekarang pun dah boleh scan QR code dan sekarang juga sementara dalam bulan Ramadan ni, silalah buat sumbangan anda. Terima kasih sekali lagi Ustaz Dahi Aiman Sofyan dan semoga kita semua dapat terus beramal di penghujung Ramadan ini. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Pumpang-pumpang. Ada yang dekat dapur tu. Tengah sibuk-sibuk lah buat persediaan kan. Tak kisahlah raya esok ataupun lusa. Tapi mungkin ramai yang lebih bersedia pada tahun ni, takut tiba-tiba hari raya kan. Tapi kita juga masih lagi nak kongsikan antara komen-komen yang dihantar di Facebook kita. Ini daripada rakan kita Razia Z. Hai Puan Razia, tengah masak ke tu? Okey, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari Wanita hari ini. Kelakar betul tiba-tiba hari raya. Macam saya, memang tiap-tiap tahun beli ayam, daging, bahan-bahan untuk raya itu seawal 3 hari. Lepas tu simpan. Yang tak boleh lupa, terkejut lepas cari baju anak bongsu. Balik sampai Bukit Rambai dalam kereta. Terdengar sembahyang raya pukul 8.25, Farin. Tiba-tiba menjerit, ya Allah, tak boleh lupa tiba-tiba raya. Macam orang gila kami adik-beradik, anak menantu masak sampai 4.30 pagi tak tidur. Langsir pun tak pasang sampai raya kedua. Betul, terkejut tu. Okey, tapi ini mungkin kita mengimbau sedikit lah. Betul juga, kita di negara kita ni pernah juga negeri berbeza harinya tahu ni. Pada tahun 1983 ni perkongsian Maya Muhammad, dia kata tahun 1983 raya terkejut hanya di negeri Perak dan Johor. Punyalah kelam kabut waktu tu, barang-barang mentah belum dibeli, pagi raya baru beli dan masak kemudian baru pergi kubur. Okey. Dan ada lagi satu ini daripada Puan Halijah. Dia kata kan, raya dulu-dulu tak ada duit tapi seronok je. Raya sekarang ada duit ke tak ada duit ke tak berapa seronok. Allah. Tak tahulah kenapa. Pula ni? Kenapa tu? Mungkin momen tu kot. Kan mungkin kenangan tu dia dah berbeza. Macam kita kata sekarang anak-anak selalu kita bincangkan dengan gadget, dengan apa, silaturahim macam Datuk Chef kata tadi. Itu mungkin kita kena terus pupuk dan kita kena jagalah sebenarnya, kita kembalikan budaya tu sebenarnya Fiza. Betul. Tapi saya kira mungkin faktor umur kita juga, peralihan umur kita. Masa kita kecil-kecil kanak-kanak, kita tak fikir apa, kita fikir keseronokan berhari raya. Betul. Dapat berkumpul ramai-ramai, pergi ziarah-menziarahi dari satu rumah ke satu rumah, main bunga api dan sebagainya. Tapi bila kita meningkat dewasa, mungkin pengertian dan juga pemahaman kita tentang Aidilfitri ini dah berbeza. Fiza, satu lagi. Bila cakap pasal orang perempuan, orang perempuan selalu dia akan beraya, dia orang mengungut tahu. Dia kata dia stres, dia lah yang sibuk, dia penat. Dia kena refill air, dia kena macam mana tu? Macam mana awak? Tapi saya rasa tu memang betul. Jadi saya rasa di hari raya untuk kita mengeratkan lagi silaturahim ini. Jadi ibu-ibu ni bukan saja ibu-ibu. Suami, ayah, adik-beradik. Lepas tu kalau berkumpul kat rumah atuk nenek ni, sama-samalah buat kerja. Janganlah harapkan satu orang ataupun dua orang je. Sebab kita ni kalau datang ke rumah ahli keluarga kita, kita kena sama-samalah bantu-membantu. Dah makan basuh lah 3 hari. Beli yang pakai buang lah. Okey, kita nak
terus bersama dengan anda esok. InsyaAllah. Esok dengan satu lagi topik, esok Hari Raya. Esok Hari Raya. Dan anda boleh terus hantarkan komen-komen anda kalau ada gambar-gambar anda yang mungkin anda tengah buat persediaan kongsikan dengan kami. Masak-masak kat rumah tu, terus kongsikan bersama kami di Instagram ataupun di Facebook kami. Esok kami kongsikan. Katalah kalau esok raya kami berdua mengucapkan selamat raya Mak Zahid dan Batin. Awal lewat. Okey. Kalau esok Hari Raya kita cuti seminggu, tapi insya-Allah kita jumpa lagi esok di Wanita Hari ini. Assalamualaikum. Jaga diri. Tunggu pengumuman malam nanti. Saya dah sedia ni. Tunggu, okey? Tunggu. Bye. Alright. Assalamualaikum. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi.